kita bersiaran pada pukul 3 petang, tapi pada hari ini kita bersiaran pada pukul 4 petang. Namun insyaAllah pada hari-hari yang lain kita akan cuba bersiaran dalam pukul 3 petang. Dan Alhamdulillah pada petang ini special kita bawa bersama-sama dengan kita, iaitu pakar sekretari kita, iaitu yang kita jemput pada petang ini bersama-sama dalam talian, iaitu Prof. Dr. Abdul Hamid yang merupakan pakar sekretari. InsyaAllah pada petang ini beliau akan menyampaikan berkenaan dengan sekretari dan kesihatan mental. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat? Alhamdulillah. Okey. Okey Prof, kita melihat sekarang ni penting untuk dalam keadaan PKPP ni, sebelum ni PKP dan kita melihat sebenarnya kesihatan mental ini perlu dijaga dengan sebaik mungkin dalam kita menghadapi perintah berkurung, dan sekarang ni orang sekarang ni kan nak jaga anak pula kan, penting. Dan namun sebelum tu marilah sama-sama untuk kita mulakan majlis kita dengan bacaan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey, pada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali sebelum saya serahkan kepada Prof pada petang ini untuk bicarakan tentang tajuk kita, marilah sama-sama pertama sekali, jika siapa yang sedang mendengar ini, kalau boleh tekan button like, dan seterusnya jangan segan silu untuk tekan button share tu, yang ujung sekali tu. Itu dia, S-H-A-R-E, share. Tekan button share tu, mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini memberi manfaat yang besar kepada diri kita dan diri ummah keseluruhan insya-Allah. Okey, Alhamdulillah, tanpa melengah masa, saya mempersilakan Prof. Dr. Abdul Hamid untuk bicarakan tentang tajuk kita pada petang ini. Majlis mempersilakan. Terima kasih Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Hamid Abdul Rahman, seorang pakar psikiatri yang bertugas di Hospital Al-Islam sebagai pakar sambilan. Saya sebenarnya bekas pakar psikiatri dan profesor di UKM sebelum saya bersara. Jadi pada petang ini saya akan bercakap tentang apa penyakit psikiatri. Jadi I think kebanyakan orang tahu tentang penyakit psikiatri ini, tapi mereka mungkin agak kurang faham tentang apakah sebenarnya penyakit ini. Selalunya penyakit psikiatri ini ya, saya nak slide ni. Kejap. Lepas kamu. Jadi penyakit psikiatri ini tak progress. Penyakit psikiatri ini banyak dikenali sebagai penyakit mental ataupun kadang-kadang dipanggil penyakit jiwa. Sebenarnya penyakit psikiatri ini adalah penyakit fizikal. Tetapi dalam penyakit psikiatri ini, gejala-gejala atau simptom-simptomnya adalah simptom-simptom yang bukan fizikal, bukan physical symptom, atau simptom ini adalah simptom mental, iaitu umpamanya seperti gangguan proses pemikiran, gangguan emosi dan tingkah laku. Sebenarnya penyakit psikiatri ini, penyakit mental ini timbul dari gangguan pada sistem saraf, terutamanya otak. Dulu zaman 60-an
Yang saya ingat penyakit ni dia panggil penyakit otak. Jadi sekarang baru dia tukar nama kepada penyakit psikiatri lah. Jadi penyakit psikiatri ini adalah satu penyakit yang agak biasa berlaku, di mana kita ada kajian yang dibuat di Malaysia pada tahun 1996 oleh Kementerian Kesihatan mendapati bahawa lebih kurang 11.1% golongan dewasa mengalami penyakit mental. Jadi ini satu angka yang agak besar juga, ya. Dan mengikut WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penyakit mental ini merupakan satu daripada 5 penyakit utama yang menyebabkan kehilangan upaya di seluruh dunia. Dan dijangkakan pada tahun ini, tahun 2020, penyakit ini akan menjadi penyakit kedua kerap dialami oleh penduduk dunia. Jadi apakah jenis-jenis penyakit psikiatri untuk pengetahuan umum? Secara kasarnya, penyakit psikiatri ini kita dapat bahagi kepada 2 kumpulan, iaitu yang dikenali sebagai penyakit bukan psikotik dan penyakit psikotik. Penyakit bukan psikotik ni lazimnya pesakit mengalami perubahan dan gangguan fikiran, perasaan dan kelakuan tanpa kehilangan kewarasan. Mereka berasa terseksa dengan penyakit ini dan sedia menerima rawatan. Maknanya mereka ada kefahaman ataupun insight. Ada kalanya penyakit bukan psikotik ini juga boleh menjadi sangat serius sehingga terganggu kewarasan mereka. Penyakit bukan psikotik ini biasanya tidak memerlukan rawatan di dalam ward lah, iaitu sebagai pesakit dalam. Mereka perlu cuma rawatan sebagai pesakit luar. Contoh-contoh penyakit bukan psikotik ni adalah penyakit kemurungan. Penyakit kemurungan ni ataupun depression, yang kita biasa dengar orang cakap lah, murung. Penyakit kemurungan ni mungkin berupa penyakit kemurungan yang satu pola saja, itu unipolar depression, ataupun dua pola, itu dia depressed dan kadang-kadang dia mengalami keadaan yang dipanggil mania lah, itu di sebalik daripada depression. Pada keadaan kemurungan, depression ni, pesakit itu mengalami kesedihan yang teruk dan berpanjangan. Dan kesedihan ini tidak berubah mengikut rangsangan luar yang selalunya dapat mengurangkan kesedihan. Mereka mengalami kehilangan nafsu, hilang minat dalam aktiviti kehidupan, putus asa, bersalah dan rasa tiada harapan untuk masa depan. Dan mereka kadang-kadang merasa untuk membunuh diri, ya. Di sini keadaan tidur mereka terganggu, mereka menjadi lemah dari segi tenaga dan kadang-kadang mengalami rasa gelisah dan resah dan fikirannya buntu dan hilang konsentrasi dalam pemikiran mereka. Kadang-kadang pada penyakit depression ini terdapat juga simptom-simptom fizikal ataupun gejala-gejala fizikal seperti kesakitan pada badan dan sakit kepala, dan kadang-kadang boleh menyebabkan lemah pada anggota. Dan kalau penyakit depression ni menjadi serius, mereka boleh juga hilang kewarasan. Dan itu mereka mengalami delusion atau delusi ataupun halusinasi. Kemurungan ini boleh juga merupakan faktor
dari penyakit bipolar. Fasa daripada penyakit bipolar iaitu penyakit sejenis penyakit murung, kita kata murung tapi bipolar, maknanya mereka pernah mengalami episod atau fasa mania sebelum ini ataupun kemudian nanti. Jadi penyakit bukan psikotik yang kedua adalah penyakit kebimbangan atau anxiety. Di sini pesakit yang mengalami penyakit ini mengalami rasa bimbang dan takut tanpa sebab, rasa resah dan gelisah, rasa tertekan, kadang-kadang berpeluh sejuk, berdebar-debar, sesak nafas, pening dan rasa tak sedap perut. Kadang-kadang rasa perut ni berangin, penuh dengan gas. Dan gejala-gejala ini boleh berlaku dengan kuat dan datang mendadak. Dan kalau keadaan ini kita panggil serangan panik ataupun panic disorder, panic attacks, panic disorder. Kalau sakit kebimbangan ini kurang kuat dan berterusan, ini dikenali sebagai kebimbangan umum ataupun dipanggil generalized anxiety, kebimbangan umum. Pesakit kerap menyangka apabila mereka mengalami gejala-gejala anxiety ini sebagai mereka menyangka dan mereka mungkin mengalami serangan jantung, dan selalunya mereka akan bergegas untuk mendapat rawatan di hospital. Jadi selalunya dalam keadaan ini banyak juga doktor yang tersalah diagnosis, di mana mereka merasai bahawa pesakit ini tidak mengalami apa-apa penyakit fizikal. Jadi dia kata, awak ni saya dah periksa semua tapi tak ada apa yang tak baik. Jadi kadang-kadang pesakit ni dia rasa marah, sebab dia mengalami tanda-tanda dan terseksa. Tapi diperiksa dia kata normal. Jadi inilah yang menyebabkan kadang mereka pergi berjumpa perawat-perawat yang lain lah. Kadang-kadang banyak sekali tempat yang pergi dapat pemeriksaan. Kadang kepada rawatan yang komplementari, untuk sebab bila dia datang ke hospital, dia tengok, doktor periksa, dia kata tak ada apa yang rosak. Okey, jadi yang selanjutnya adalah penyakit obsesif kompulsif atau OCD. Dalam keadaan ini, pesakit mengalami kedatangan fikiran-fikiran yang tidak menyenangkan yang berlaku secara berulang-ulang dan mengganggu mereka. Fikiran ini mungkin merupakan was-was atau fikiran-fikiran lain, seperti umpamanya dia ternampak bayangan yang menyalahi agamanya. Misalnya dia nampak tanda salib ke, ataupun itu gambar-gambar Tuhan-Tuhan di dinding, Tuhan-Tuhan nenek tok nenek di dinding. Yang ini menimbulkan rasa berdosa, dan dia orang tak dapat solat, tak dapat konsentrate, tak dapat khusyuk sembahyang, dan cukup mengganggu fikiran dan mengganggu pekerjaan mereka. Kadang-kadang pesakit-pesakit yang mengalami keadaan ini terpaksa melakukan aktiviti-aktiviti tertentu untuk menghilangkan pengalaman kedatangan fikiran ini, iaitu seperti mereka mandi dan mencuci dalam masa yang panjang sehingga mereka tidak dapat meneruskan kerja-kerja harian. Penyakit yang selanjutnya yang jenis bukan psikotik ni adalah penyakit demensia. Penyakit demensia ni dalam perkataan biasa dia panggil nyanyuk lah. Dikenali sebagai penyakit nyanyuk. Selalunya penyakit ini berlaku pada usia yang agak lanjut, lebih kurang 60 tahun ke atas,
dan dia datang dengan simptom-simptom lupa yang beransur-ansur sedikit demi sedikit dan menjadi semakin teruk. Akhirnya mereka hilang kewarasan dan hilang kebolehan untuk menjalani kehidupan dan memerlukan bantuan dalam semua aspek kehidupan mereka seperti mandi, manda, makan dan hal-hal lain dalam kehidupan harian. Ini adalah penyakit nyanyuk. Juga merupakan penyakit psikiatri. Tapi di sini sebab ia dapat dikesan melalui ujian makmal, ujian X-ray, scan. Jadi kadang-kadang pada peringkat awal mereka ini akan berjumpa dengan pakar neurologi, pakar saraf dan kemudiannya apabila keadaan makin teruk, barulah mereka akan dirujuk ke psikiatri untuk rawatan lanjut. Itu adalah beberapa contoh penyakit yang bukan psikotik. Sekarang kita pergi kepada penyakit lain, penyakit psikiatri yang lain, iaitu penyakit daripada penyakit psikotik. Dalam istilah biasa mungkin inilah yang dikata penyakit gila ni, tak sioman, penyakit kumpulan ini. Sebenarnya penyakit psikotik ni tidaklah sebanyak dalam masyarakat seperti penyakit yang bukan psikotik. Lebih kurang hanya 10% dari pesakit-pesakit psikiatri yang mengalami keadaan ini. Pesakit dalam keadaan psikotik ini mengalami kehilangan kewarasan dan gangguan tingkah laku atau personaliti yang teruk. Mereka mungkin menunjukkan tingkah laku yang tidak sepatutnya, seperti mungkin tidak berpakaian yang sempurna, dan mereka ini sebenarnya tidak rasa ataupun tidak aware, tidak percaya atau tiada insight yang mereka mengalami penyakit. Mereka rasa mereka tidak sakit, tidak mengalami penyakit. Because sakit ni dalam bahasa Melayu ni macam-macam makna dia kan. Ada yang kata dalam bahasa Inggeris ada pain, tapi Melayu ni kita semua penyakit sakit. Penyakit pun sakit, pain pun sakit. Jadi orang-orang ni mereka tidak akan mahu mendapatkan rawatan. Kerana mereka rasa mereka tidak mengalami penyakit, apa pasal nak rawat. Jadi mereka terpaksa dibawa oleh saudara-saudara ataupun orang-orang yang dipanggil untuk menolong bawa mereka mendapat rawatan. Jadi mereka sering mengalami kepercayaan yang salah lah. Iaitu mereka percaya benda yang tak betul. Yang ini yang dipanggil delusi, dan kadang-kadang mereka mengalami halusinasi. Halusinasi ni macam mereka mendengar ataupun melihat ataupun merasa sesuatu yang tidak ada pada keadaan sebenarnya, tapi mereka secara sendiri merasa ada benda tu, ada berlaku satu, terdengar suara ataupun ternampak sesuatu benda, ataupun rasa macam tubuh mereka dirangsang macam tu. Ini adalah pesakit yang mengalami penyakit psikotik. Antara contoh penyakit psikotik ini adalah yang utamanya yang skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan penyakit psikotik yang serius, major, dan mereka menunjukkan kelainan pemikiran, proses pemikiran, kelainan perasaan, delusi, ada halusinasi, dan menunjukkan kelainan tingkah laku yang cukup ketara. Mereka sering bercakap sendirian dan kadang percakapannya susah dipahami. Dan kadang mereka ketawa tanpa sebab dan berpakaian yang tidak sesuai lah dengan keadaan yang sepatutnya. Itu ada skizofrenia. Penyakit psikotik yang selanjutnya adalah yang dikenal sebagai mania.
Mania ni sebenarnya adalah penyakit gangguan mood atau gangguan perasaan, di mana pada keadaan ini pesakit punya mood tu meningkat, dan pertambahan dengan peningkatan mood ini mereka menunjukkan pertambahan aktiviti, menjadi aktif dan cukup bertenaga. Kadang-kadang mereka tak perlu tidur, masih berasa kuat, masih berasa bertenaga, dan kadang-kadang mereka terlalu gembira, kadang-kadang mudah juga marah, dan apabila mereka bergembira, bertenaga tinggi, mereka sebenarnya bercakap dengan berterusan dan tidak dapat mengawal perasaan dan tingkah laku. Kadang-kadang mereka bercakap besar, meninggikan diri, sampailah kepada peringkat mengalami delusi. Delusi, dan mereka tu adalah seorang yang tertentu, yang kaya, yang handsome, yang yang berpangkat, dan kadang-kadang mereka percaya mereka mungkin nabi, jadi dan selain itu mereka boros berbelanja dan pemurah. Jadi kalau kita nak minta hutang pada peringkat mania lah, mereka cukup pemurah. Di sini mereka akan belanja dan beri apa saja yang mereka ada dengan tidak memikirkan kemungkinan akibat daripada terlalu boros. Dan mania ini kadang-kadang mereka akan mengalami fasa kemurungan, iaitu selepas itu mereka akan jadi murung, ataupun mereka dulu telah pernah mengalami fasa murung. Jadi ini mania inilah tergolong dalam penyakit mood yang bipolar, mood disorder. Yang selanjutnya penyakit psikotik ini adalah kita panggil penyakit kecelaruan delusi ataupun delusional disorder. Di sini dalam penyakit ini pesakit mengalami delusi, iaitu kepercayaan yang salah, dan tanpa menunjukkan perubahan yang ketara dalam aspek-aspek lain, tingkah laku dan emosi. Mereka kelihatan normal secara luaran. Jadi kalau kita mula berbincang dengan mereka, baru kita dapat kesan mereka ini mengalami delusi atau kepercayaan yang salah. Jadi contohnya mereka mungkin percaya mereka adalah Nabi ataupun Imam Mahdi dan sebagainya. Jadi ini kadang-kadang sebab mereka ini kelihatan normal, kadang-kadang mereka ni ada orang mempercayai mereka, iaitu mereka ada pengikut. Pengikut yang kita tahu bahawa dalam kita dengar kejadian-kejadian munculnya ajaran salah, ajaran sesat, mungkin gurunya tu mengalami kecelaruan delusi. Penyakit psikotik yang lainnya adalah misalnya yang kita kenali sebagai penyakit induksi dadah, maksudnya psikosis timbul dari pengambilan dadah, dan juga sebahagian daripada dadah-dadah yang disalahgunakan, misalnya dadah-dadah jenis perangsang untuk amfetamin, misalnya dadah ekstasi, ganja dan lain, boleh memberi keadaan psikosis yang kadang-kadang menyerupai penyakit skizofrenia. Jadi selain itu, penyakit-penyakit psikosis juga boleh terjadi akibat daripada penyakit fizikal, umpamanya penyakit thyroid, penyakit SLE dan beberapa penyakit fizikal yang lain. Penyakit-penyakit psikotik ni kebanyakannya memerlukan rawatan di dalam ward. Kadang-kadang cara paksa, mesti dipaksa, dimasuk cara paksa mengikut ordinan kesihatan mental. Sebab mereka ni tidak rasa dan mereka berpenyakit. Jadi dia terpaksa dimasukkan untuk diberawatan secara compulsory atau secara paksa. Jadi kalau kita pergi ke ward psikiatri,
kita jumpa kebanyakan pesakit di dalamnya adalah pesakit psikotik. Jadi ini memberikan salah faham bahawa penyakit psikiatri ini adalah penyakit psikotik atau penyakit orang yang tak siuman. Jadi ini memberikan stigma dan adalah pada setengah orang atau pada masyarakat umum yang kurang memahami. Mereka menyangka bahawa apabila dirujuk pada psikiatris, mereka rasa cukup pelik lah sebab ini berjumpa dengan mereka ingat mereka ini ada penyakit gila. Jadi itulah satu faktor yang menyebabkan mungkin tak ramai yang datang mendapat rawatan bila mereka mengalami penyakit-penyakit yang merupakan penyakit psikiatri. Ada rawatan yang kita berikan kepada pesakit-pesakit ini. Rawatan ini adalah sebenarnya penyakit fizikal, dan seperti saya cakap dalam pada permulaan tadi. Jadi rawatan-rawatannya adalah rawatan-rawatan yang merupakan rawatan fizikal, seperti kita pakai ubat, farmakoterapi, dan kadang-kadang kita boleh menggunakan rawatan-rawatan yang fizikal yang lain, sepertinya rawatan elektrik, rawatan rangsangan elektrik, dan juga kadang-kadang rawatan psikoterapi, iaitu rawatan yang bukan menggunakan fizikal, ubat-ubat fizikal, cara-cara fizikal, ataupun ialah untuk setengah-setengah penyakit lah. Jadi itu adalah rawatan yang kita dapat, yang kita berikan kepada pesakit-pesakit psikiatri. Apakah yang menyebab berlakunya penyakit mental ke psikiatri? Sebenarnya penyebab penyakit-penyakit ini tidak lagi diketahui dengan jelas lah. Tetapi dengan kemajuan teknologi penyelidikan, kita telah dapat kenali bahawa beberapa faktor menjadi penyumbang kepada penyakit mental, penyakit psikiatri. Antaranya adalah faktor keturunan. Kita dapati bahawa ahli-ahli keluarga yang punya sejarah penyakit mental lebih berisiko tinggi mendapat penyakit itu dibandingkan dengan mereka yang tiada keturunan ahli keluarga yang mengidap penyakit itu. Tetapi tidak semestinya orang yang tidak ada keturunan bebas, dia tidak bebas dari penyakit ini. Mereka juga boleh mendapat penyakit mental atau sakit psikiatri ini. Dan didapati pada penyakit psikiatri ini ada gangguan bahan kimia dalam sistem saraf di otak, kita panggil neurotransmitter. Jadi contohnya dalam penyakit skizofrenia didapati bahawa aktiviti kimia dopamin adalah tinggi, dan pada keadaan kemurungan dapati bahawa aktiviti bahan neurotransmitter serotonin menurun. Dalam keadaan kebimbangan, penyakit anxiety, ada didapati gangguan di dalam pengeluaran dan fungsi noradrenalin, dan itu sejenis sejenis neurotransmitter dan juga ada hormon adrenalin. Jadi banyak lagi faktor-faktor yang lain yang mungkin yang didapati menyumbang kepada penyakit psikiatri, penyakit mental ini. Umpamanya penyakit jangkitan virus, dan selain itu tekanan lah, stres, tekanan dalam hidup boleh merupakan faktor pencetus kepada terjadinya penyakit-penyakit mental ni, penyakit psikiatri kepada orang-orang yang lebih terdedah untuk mengalaminya. Misalnya mereka ada faktor-faktor yang disebutkan tadi. Bila mereka kena tekanan mereka yang lebih, mereka boleh mendapat penyakit ini.
Jadi kita lihat banyak penyakit ini berlaku pada umur remaja ataupun masa nak awal dewasa. Sebab masa inilah kita banyak sekali mengalami tekanan, itu perubahan dalam kita punya tugas, pembesaran, tugas sebagai seorang dewasa daripada remaja. Masa tu banyak tekanan yang timbul, ada peperiksaan, ada ujian, dan ada tekanan lain. Jadi itu boleh mencetuskan penyakit psikiatri, penyakit mental ini. Okey. Jadi itu adalah penyakit psikiatri secara sepintas lalu. Jadi sekarang kita nak bincangkan mengenai kesihatan mental. Jadi sebutan ini ataupun istilah ini banyak disebut oleh orang, ramai. Jadi kita nak faham apa itu kesihatan mental. Jadi kalau ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, kesihatan tu adalah merangkami kesihatan fizikal, mental, sosial, dan bukan hanya tidak ada penyakit. Jadi orang yang sihat tu tak semestinya tidak ada penyakit. Mungkin dia ni tak ada penyakit tapi tak sihat secara umum. Jadi di sini kesihatan mental sebenarnya adalah merupakan satu keadaan yang mana seorang itu sejahtera dan mereka menyedari tentang kepercayaan diri dan dapat mengendali tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini adalah kesihatan mental, iaitu seorang itu adalah dalam keadaan sejahtera dan dapat menyedari tentang kepercayaan dirinya, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Itu dalam keadaan ini mereka itu dikatakan berada dalam keadaan mental yang baik, yang sihat. Jadi secara umum, kesihatan mental ini menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang. Dan ini bermaksud bahawa kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara berkesan. Jadi kesihatan mental ni sebenarnya adalah ekspresi daripada emosi dan melambangkan kepercayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Jadi kesihatan mental ni apakah beza dengan penyakit mental? Terdapat perbezaan besar di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Seorang individu yang normal mungkin tidak mempunyai kesihatan mental yang baik pada setiap masa, tetapi masih lagi berupaya untuk melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Ini berlainan dibandingkan dengan mereka yang mempunyai penyakit mental, di mana fungsi harian mereka akan terjejas. Jadi berbeza. Jadi, sebenarnya tiada seorang individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia banyak bergantung kepada faktor individu, faktor sosial dan persekitaran. Jadi terdapat beberapa faktor sosial, faktor psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seorang pada satu-satu masa. Jadi umpamanya tekanan, ia boleh mempengaruhi kesihatan fizikal dan boleh menjadi di luar kawalan. Ini akan menyebabkan keadaan fizikal dan emosi seorang itu terjejas. Ia terjadi apabila seorang itu mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri atau menangani tekanan dalam hidup. Apakah gejala-gejala yang seorang itu mengalami gangguan kesihatan mental? Satu adalah gejala-gejala fisiologi atau fizikal, di mana mereka akan lebih mudah ataupun mendapat
ataupun lebih cenderung untuk mendapat atau memburukkan lagi keadaan penyakit fizikal, penyakit jantung dan darah tinggi umpamanya, dan menyebabkan mereka mengalami sakit kepala dan kesakitan otot. Tadi belum tu. Tadi. Sorry. Nanti kita balik semula kepada ni. Jangan lepas mas. Pas. Ajak saya nak ke belakang. Ini last slide. Itulah saya nak ke belakang. Okey. Bawa lagi. Lagi. Okey. Jadi selain itu, tanda-tanda adalah perubahan pada tingkah laku. Jadi mungkin bila mereka mengalami gangguan kita panggil kesihatan mental ni, prestasi kerja mungkin menurun dan mereka mungkin mudah mengalami kemalangan. Mereka tidak adil bertugas dan kadang-kadang mudah marah dan suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Selain itu, mungkin timbul rasa tak puas hati, mudah terasa, murung dan penat, berasa penat secara emosi. Antara gejala biasa menunjukkan kesihatan mental ni adalah panas baran, sukar tidur, hilang selera makan, turun berat badan, gemuruh, berdebar-debar dan tidak bersemangat. Next one. Jika seseorang itu terdedah pada tekanan berterusan dan tidak berupaya mengendali tekanan, mereka mungkin akan mendapat penyakit mental. Jadi di sini jelaslah terdapat tekanan terdapat kaitan yang antara tekanan hidup dan penyakit mental. Jadi orang yang mengalami gangguan kesihatan mental ni boleh mendapat penyakit mental akhirnya. Jadi seperti yang kita tahu bahawa risiko untuk penyakit mental ni adalah lebih tinggi seperti tadi kalau mereka ada sejarah keluarga dan ada faktor-faktor psikologi atau personaliti tertentu dan ada sedikit keseimbangan dalam aktiviti kimia dalam otak dan kadang-kadang satu keabnormalan dalam otak mereka. Jadi untuk kesihatan mental ni tiada ubat khas untuk rawatan untuk mereka. Tiada rawatan ubatan diperlukan untuk kesihatan mental yang terjejas. Walaupun begitu, langkah-langkah pencegahan perlu diambil sebelum mereka mendapat komplikasi selanjutnya. Antaranya adalah kita tahu bahawa tekanan atau stres adalah merupakan penyumbang utama kepada kemudaratan kesihatan mental. Jadi jika kita mampu mengatasi tekanan sebaiknya, sudah pasti kita dapat meningkatkan kualiti kesihatan mental. Antara langkah-langkah kesihatan yang ke arah meningkatkan kesihatan mental yang positif adalah satu, umpamanya kita menerima kenyataan diri kita secara realistik, itu dengan menerima kenyataan diri dan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri kita. Dan sekaligus kita berusaha untuk membaiki kelemahan tersebut. Yang kedua, kita hendaklah mengendali masa dengan baik. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangi tekanan akibat kesan langsung daripada hubungan kita dengan masyarakat. Merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Umpamanya kita akan mendapat orang baru dalam hidup kita. Jadi kita mestilah merancang dan bersedia supaya kita tidak terganggu, tidak mengalami tekanan dan mengganggu kesihatan mental kita. Memupuk kehubungan harmoni dan kasih sayang dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Ini sekaligus mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Menjaga kesihatan fizikal cukup penting.
Ini termasuk memastikan pengambilan makanan yang seimbang dan kita dapati bahawa adalah terdapat kaitan rapat di antara masalah mental dengan penyakit fizikal seperti jantung dan stroke dan sebagainya. Dan kita mestilah ada masa untuk melakukan aktiviti fizikal dan riazah. Sebab aktiviti fizikal ini penting kerana aktiviti dapat memberikan perasaan gembira dan bahagia. Kita tahu bahawa kalau ada exercise tu ada pengeluaran hormon endorfin di dalam saraf kita. Dan kita perlu memastikan yang kita tidur dan rehat dengan cukup. Sebab tidur dan rehat akan juga penting, cukup penting kerana keletihan dan kelesuan akan mengganggu kesihatan mental kita. Dan mengamalkan nilai positif dalam diri seperti bertolak ansur, saling menghormati, maaf orang lain dan nilai-nilai positif dalam diri ini sedikit sebanyak membantu kita mengawal perasaan kita dari marah dan kecewa. Mengendalikan tekanan mental secara kesan. Anda perlu mengawal tekanan dan mencari penyelesaian terbaik secara melepaskan serta melepaskan sesuatu yang bukan berada dalam kawalan kita. Dan eloklah kita berkongsi masalah dengan orang lain dan mendapat pertolongan profesional sekiranya perlu. Dan yang akhir sekali adalah kita adalah ibadat kita dan zikir, mengasihi Allah dengan cukup untuk mendapat ketenangan jiwa. Jadi ini adalah antara langkah-langkah yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan gangguan pada kesihatan mental. Sekian setakat itu kita teruskan dengan cara selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih Doktor di atas terangan tadi berkenaan dengan sekretari dan kesihatan mental. Sebenarnya sangat penting untuk kita melihat sudut pandang kita dalam kita melayari kehidupan dunia ini sebenarnya penuh dengan dugaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Seperti mana yang Doktor bicarakan sebentar tadi, sebenarnya isu begini yang ramai di kalangan kita yang kadang-kadang mengambil ringan. Dan kita melihat bagaimana dia tersebut tadi berkenaan dengan fakta umur dan kalangan yang kita boleh melihat dari segi statistik tinjauan kesihatan dan morbiliti kebangsaan pada tahun 2015 menunjukkan 44.2 juta daripada 30 juta rakyat Malaysia berumur daripada 16 tahun hingga dewasa mengalami masalah kesihatan mental ini kita melihat. Jadi Doktor, satu soalan ingin saya bertanya. Kita melihat apabila sebut tentang umur masyarakat kita yang mengalami, boleh dikatakan umur 16 ini waktu yang boleh dikatakan nak happy-happy kan, nak happy-happy, tiba-tiba datang masalah kesihatan yang tak diimpikan oleh masyarakat sebenarnya. Dan bahkan orang takut benda ini. Dan kalau ada orang terkena sekalipun, mesti akan sorok sebaik mungkin. Sebab benda ini aib yang besar. Dan ini sebenarnya cabaran saya rasa di peringkat doktor untuk melihat, kan, orang sakit gigi orang akan datang ke hospital. Orang denggi orang akan datang ke hospital. Orang apa lagi? Orang gout akan datang ke hospital, kan. Tapi bila sebut tentang kesihatan mental ataupun sekretari itu sendiri, ramai orang akan takut untuk datang ke hospital sebab mereka ni tak nak terima hakikat dalam konsep ini. Jadi pertama sekali doktor, ingin saya bertanya. Namun sebelum saya bertanya kepada doktor, untuk perhatian kepada para pendengar yang sedang mendengar sekarang ini, Alhamdulillah kita sekarang ini bersama dengan Prof. Dr. Abdul Hamid yang merupakan pakar sekretari Hospital Pakar Islam. InsyaAllah Alhamdulillah bersama-sama untuk kita mengupas berkenaan sekretari dan kesihatan mental. Dan
kalau boleh sama-sama kita mendengar dengan perhatian jelas, dan kalau boleh bersama-sama untuk kita komen, untuk kita berkongsi. Incredible Nadia ni bagus, Alhamdulillah berkongsi dalam segmen ini banyak. InsyaAllah saya akan cuba bawa perkongsian daripada beliau. Dan kalau boleh like dan share sama-sama untuk kita panjangkan dalam isu perbincangan kita pada petang ini. Okey doktor, kita teruskan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin doktor boleh melihat kita sebut tentang umur 16 hingga dewasa. Sekali ini saya nak tahu dari segi jantina, adakah ramai lelaki ataupun ramai perempuan dalam kesihatan mental ini? Ataupun bagaimana doktor? Silakan. Dalam kalau kita lihat dari segi penyakit mental lah. Penyakit mental ni dia banyak jenis kan, saya cakap tadi ya. Jadi kalau kita lihat penyakit kemurungan ni lebih di kalangan wanita lah dibandingkan dengan lelaki. Tapi dari segi macam penyakit psikotik, penyakit psikotik misalnya yang saya sebut tadi, schizophrenia, dia lebih pada lelaki ataupun sama dari segi kadarnya di kalangan masyarakat lah. Jadi ya. Itu je. Jadi pada kanak-kanak, pada remaja tu yang Ustaz cakap tadi tentang pada peringkat 16 kan, peringkat belasan tahun ni, remaja ni mereka sebenarnya menghadapi banyak cabaran lah. Dari segi cabaran dalam diri kan, pembesaran dan cabaran luaran, demand daripada luar. Jadi mereka adalah golongan yang terdedah kuasa tekanan itu untuk mendapat gangguan mental. Dan ini dapat kita lihatlah insiden-insiden misalnya penyakit-penyakit itu banyak berlaku pada akhir remaja, timbul penyakit akhir remaja dan dan awal dewasa, awal umur dewasa. Dan juga kita tahu bahawa orang boleh mendapat penyakit ni walaupun mereka menerima tekanan kan, yang setiap orang menerima tekanan dalam hidupan, tapi tak semualah boleh dapat. Sebab apa kita lihat vulnerability ataupun kebolehan mendapat penyakit vulnerable, mudah terdedah lagi oleh faktor-faktor lain, misalnya faktor keturunan dan faktor-faktor tekanan sosial yang lain. Jadi ini yang menyebabkan golongan ini mendapat penyakit ini. Ya. Tapi sebenarnya mungkin salah faham apabila orang kata penyakit psikiatri ini, macam saya cakap tadi, mereka mungkin fikir yang jenis yang hilang kewarasan kan, dan ini adalah menimbulkan satu stigma, jadi menyebabkan mereka tak datang ke hospital. Satu lagi mungkin ada macam salah faham yang bahawa penyakit psikiatri faham atau kurang penerangan, kurang jelas dengan. Kalau kita melihat dalam konteksnya PKP, 8,380 panggilan
daripada yang KKM terima, dan angka ini sebenarnya angka yang sangat besar untuk kita melihat kesihatan mental ini. Mungkin doktor melihat bagaimana ini pun diberitahu oleh Incredible Nadia, seperti mana doktor beri bicara sebentar tadi. Benar, masyarakat cukup takut mendengar perkataan mental, psikiatri dan kaunseling. Dan perkataan ini mungkin ada perkataan lain ada yang lebih harmoni ke, yang boleh menjinakkan orang untuk dirawat dengan baik. Ya. Sebab jadi apa mungkin penyakit gangguan perasaan. Sebabnya mental ni mana dia kita punya proses pemikiran kan. Jadi dia daripada saraf. Orang lebih dapat menerima kalau kita kata ini penyakit saraf. Penyakit saraf. Sebenarnya memang penyakit saraf pun. Sebab kalau kita lihat kelainan pada ataupun gangguan, ada gangguan pada sistem saraf. Jadi kita ada jasad dan ada roh kan. Jadi jasad tu mestilah perkara yang terlibat dalam penyakit tu. Jadi di sini dalam sakit-sakit psikiatri ini adalah saraf. Jadi orang lebih suka menerima kalau kita kata penyakit saraf. Mereka dapat menerima. Tapi kalau kata penyakit mental ni, orang rasa macam menakutkan lah. Stigma bahawa bila orang kata sakit mental, dia terbayang yang psikotik tu. Yang dalam ward tu kan, psikotik. Jadi ini memberikan gambaran yang salah dan menakutkan. Jadi mungkin penerangan yang lebih jelas. Ada kempen-kempen penerangan dibuat dulu oleh Persatuan Kesihatan Mental untuk menjelaskan pada masyarakat tentang apa itu penyakit mental ni. Jadi tapi kita lihat sekarang nampaknya masyarakat lebih terbuka kepada penyakit ni. Mereka sudi datang dan banyak ke situ lah kita lihat kalau di bidang klinik kerajaan, di jawatan kesihatan mental kerajaan, banyak sekali pesakit yang datang. Mungkin dia dah celek, dah faham apa itu. Bukan masa dulu macam di negara-negara bukan maju lah, memang kurang. Kalau kita lihat di negara maju macam di Amerika, penyakit psikiatri ini memang satu penyakit yang popular, yang masyarakat dah faham apa itu, dan mereka datang dengan awal untuk mendapatkan rawatan. Betul, saya ingin mencelah sedikit berkenaan dengan faktor tempat itu sendiri. Kita melihat, adakah penyebab kepada psikiatri ataupun kesihatan mental ini disebabkan faktor tempat? Contohnya orang bandar menghadapi tekanan yang hebat, ataupun orang kampung menghadapi tekanan yang rendah. Apa pandangan doktor dalam isu ini? Sebenarnya ialah faktor tekanan memainkan peranan yang besar dalam penyebab penyakit mental. Tapi faktor-faktor lain juga adalah tidak kurang pentingnya dari segi faktor macam faktor biologi, faktor keturunan, faktor kerosakan fizikal, ada juga peranannya. Jadi kalau kita di luar bandar, of course kurang tekanan kan di sana. Tapi tidak semestinya mereka tidak mengalami, sebab faktor-faktor biologi itu ada juga di sana. Jadi kalau di keturunan mereka boleh terkena, tapi mungkin di luar bandar ni dia kita lihat penerimaan masyarakat tu mungkin lebih baik sikit sebab dia banyak ruang, banyak masa, tak macam di bandar di mana stres dengan jamnya, dengan perubahannya bertingkat. Jadi tak dapat menerima pesakit-pesakit orang yang mengalami masalah ni.
Okay, doktor, berkenaan dengan doktor sebut bicara tentang bagaimana untuk menguruskan cara yang terbaik stres. Ini ada soalan daripada Mai Zayani Ishak. Assalamualaikum. Apakah cara terbaik untuk menangani stres di tempat kerja? Doktor, ini penting juga untuk kita melihat bagaimana tekanan ini menyebabkan kesihatan mental itu tergugat. Apa pandangan Dr. Lenshu? Jadi saya ingat kita perlulah melihat apa ni punca-punca kenapa tekanan itu berlaku kan. Jadi bila kita melihat punca-puncanya, barulah kita dapat menangani tekanan ini ya. Jadi bergantunglah kepada keadaan tempat kerja itu, mungkin dari segi beban kerjanya ataupun perhubungan personal, interpersonal di situ adalah tidak memuaskan. Jadi suasana tempat kerjaan tu tidaklah kita kata baik ya. Jadi itu yang menimbulkan tekanan. Jadi kalau kita dapat mengatasi perkara-perkara ini, mungkin itu boleh menolong dalam mengurangkan tekanan lah di tempat kerja. Jadi saya lihat ada juga usaha-usaha daripada pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan, yang melihat masalah ni untuk dan mungkin ini dapat menolong untuk menangani tekanan ni. Kita melihat dalam konteks sekarang ini soalan daripada Amani. Agak menarik apa yang dibicarakan. Sekarang ni kita bicara tentang sahabat, apabila ada masalah bicara tentang sahabat. Ini soalannya daripada Nurul Amani. Assalamualaikum doktor. Adakah dengan berkongsi atau meluahkan perasaan kepada sahabat baik mampu mengubati kemurungan? Kita lihat kalau kita ventilate lah, kita keluarkan tekanan-tekanan dengan bercakap, dengan berbincang dengan sahabat yang dapat menolong, yang boleh dipercayai, mungkin dapat mengurangkan tekanan itu. Ini sebelum mereka mengalami penyakit kemurungan lah. Ini mungkin dalam keadaan tekanan gangguan itu dalam keadaan kita panggil sebelum mereka jatuh sakit. Ini mungkin membantu. Tapi kalau dah sakit, kalau dah mengalami depression, mungkin perlu rawatan yang selanjutnya lah. Jadi salah satu faktor lah kita luahkan untuk mengurangkan tekanan, macam faktor yang saya terangkan dalam cara untuk langkah-langkah untuk mengurangkan masalah kesihatan mental tu. Betul. Saya dalam konteks saya ingin buka sikit konteks bincangan kita, iaitu ramai di kalangan kita iaitu sekarang ni ialah pendiam dan tak suka untuk berkongsi dengan sahabat. Bagaimana untuk panduan di tingkat mereka? Tapi mungkin kita kena berhati-hati sikit juga. Kadang-kadang orang tu memang sifatnya memang pendiam. Itu dia personality ya. Jadi pendiam, dia kurang sikit nak share dengan orang. Tapi tapi adalah lebih baik lah. Lebih baik kalau kita boleh share, tapi kena pilih orangnya. Kalau kita share dengan orang yang tidak sesuai untuk mendengar dan membantu, mungkin akan memburukkan lagi keadaan kita. Jadi ada baik kalau kita dapat berkongsi ya, masalah kita tu dengan orang lain yang mungkin dapat membantu. Bukannya semua orang dapat membantu, banyak lagi yang dapat memburukkan keadaan. Okay, kita teruskan lagi doktor. Berkenaan dengan ada soalan daripada Hafizah Suhaimi. Apakah cara yang paling berkesan untuk menangani simptom sering berdebar? Ini tu masalah yang besar juga. Berdebar dengan kuat, overthinking, negative thinking dan kerisauan yang teruk terhadap apa yang belum terjadi. Ini ramai difikirkan. Lebih-lebih sekarang ni dalam konteks PKP, orang ada masalah pengurangan kita semua. Ini pun isu yang serius.
Kadang ini kadang-kadang kita ni jenis orang yang overthinking lah, yang banyak personality kita. Personality kita ni ada juga yang jenis yang cepat risau, dan banyak mikir perkara yang negatif. Yang bila fikir negatif ni akan menimbulkan lagi kerisauan lah. Jadi di sini ada faktor, ada macam faktor rawatan, macam kita panggil rawatan kognitif, di mana kita mengubah fikiran negatif jadi positif. Jadi ini dapat membantu. Kalau dah yang kita kenal ni macam kita panggil CBT lah, Cognitive Behavior Therapy, di mana kita ubahkan fikiran tu. Tapi kalau dah teruk sangat, ini perlu berjumpa dengan perawat lah, untuk rawatan yang lebih berkesan. Betul, di sini ada pandangan yang menarik dan perkongsian menarik daripada yang saya sebut tadi, daripada Incredible Nadia. Dia ada bicara tentang seperti mana doktor kata ubah cara fikir. I selalu jadi macam ni dulu sebab dibesarkan dengan cara hidup begini. But I train myself not to think too much of something. Selalu zikir doa Nabi Yunus alaihissalam, banyak bersangka baik. Itu je lah. So far, okey sangat-sangat. Alhamdulillah. Perdebar tu ada je terjadi. Tapi memang akui zikir Nabi Yunus alaihissalam itu banyak-banyak. Dan ulang surah Al-Fatihah dan Alam Nashrah, Al-Insyirah. Alhamdulillah. Apa pandangan Dr. Lenshu ni? Bagus apa yang dibicarakan oleh sahabat kita ini. Betul. Termute. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Maka kita teruskan jika masih ada talian. Pertama sekali kami mohon maaf sangat-sangat di atas ketidakstabilan dalam siaran kami pada hari ini. Mungkin ada masalah capaian internet yang agak tidak berapa baik. Dan sekali lagi apabila kita bicara sekretari dan kesihatan mental ini, sebenarnya sangat pentinglah untuk kita meletakkan asas yang kuat hubungan kita, itu hubungan kita kan, kita nak jadikan kehidupan kita ni sebenarnya adalah pertama asasnya adalah pertama ialah kita kembali pada Allah SWT. Dan benda inilah sebenarnya kita kena jadikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat alam, bagaimana kita melihat kehidupan kita. Sebenarnya seperti mana yang disebut tadi adalah bagaimana kita cuba fikir positif dan kita jadikan ayat Al-Quran itu sebagai matlamat kita, untuk kita sebagai jadi pedoman dan jadi penguat diri kita. Seperti mana yang disebutkan tadi ialah dalam surah zikir doa Nabi Yunus, antaranya platform yang terbaik untuk kita laksanakan, dan zikir-zikir yang kuatkan rohani kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan rohani kita, itulah yang memberi kesan dalam hidup kita. Dan untuk hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebentar tadi bersama dengan Prof. Dr. Abdul Hamid yang merupakan pakar sekretari Hospital Pakar Islam. Dan untuk makluman semua, ingin sekali lagi saya tegaskan, jika sesiapa yang ingin bertemu janji dengan doktor pakar kita, insyaAllah kliniknya akan dibuka setiap hari Sabtu 9 pagi. Hari Sabtu 9 pagi. Boleh sama-sama untuk kita panjangkan dan kita melihat benda ini adalah perlu diubati dengan sebaik mungkin. Okey, saya rasa sampai situ sahaja perbincangan kita dalam Bicara Pakar. Jom segmen sihat. InsyaAllah sama-sama kita melihat kehidupan kita ini satu amanah dan tanggungjawab yang besar sebenarnya untuk kita lahirkan dalam diri kita dan jadi Muslim yang terbaik. Dan kita jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita menjadikan diri kita ini adalah
jadi sebaik-baik manusia insya-Allah. Dan capaian yang terakhir kita sebenarnya adalah untuk mendapatkan keberkatan ataupun keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk makluman semua, kita sebenarnya dah capai 60 minit bersama dengan pakar. Okey, jadi mudah-mudahan persoalan dan perkongsian yang dibicarakan oleh pakar sebentar tadi memberi manfaat yang besar kepada kita, dan kami mohon maaf di atas Dr. Pakar tak sempat untuk menjawab sebab masa pun dah kekurangan dan capaian internet yang tak berapa stabil. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam segmen Bincang Pakar Isnin dan Rabu 3 petang. InsyaAllah kita akan cuba bawa isu-isu yang sangat dekat dengan diri kita untuk kita melahirkan kesihatan yang sempurna insyaAllah. Dan saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian kita pada petang ini. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah itu datang pada Allah, disandarkan pada diri kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada dua perkara yang berbeza. Okey. Sebenarnya tiada seorang individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia banyak bergantung kepada konteks individu, faktor sosial dan sekitar. Jadi terdapat beberapa faktor sosial, psikological dan biologikal untuk menentukan tahap kesihatan mental seorang pada satu masa. Jadi umpamanya tekanan, ia boleh mempunyai kesihatan fizikal dan boleh menjadi di luar kawalan. Ini akan menyebabkan kesihatan fizikal dan juga seseorang itu terjejas. Ia terjadi bila seorang itu mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri atau menangani tekanan dalam hidup. Apakah gejala-gejala yang seorang itu satu adalah gejala-gejala fisiologi atau fizikal, di mana mereka akan lebih mudah mendapat ataupun lebih cenderung mendapat memburukkan lagi keadaan fizikal dan darah tinggi umpamanya, yang menyebabkan mereka menjadi malam Jadi selain itu, tanda-tanda adalah perubahan pada tingkah laku. Jadi mungkin dalam dilakukan perubahan prestasi kerja mungkin menurun, dan mereka mungkin tidak mengalami marah, suka membuat keputusan, menyelesaikan masalah. Dan itu juga timbul jika seseorang itu terdedah